سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك. Telah terbit bulan purnama, cahayanya menyinari kami. Telah terbit bulan purnama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, saya pohon kepadamu, kau lapangkanlah dada saya, permudahkanlah tutur kata dan lisan saya. Moga-moga apa yang disampaikan nanti dapat difahami, dihayati dan diamalkan oleh diri saya dan para pendengar sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Amma ba'. Apa khabar anak-anak Ustaz SK Bukit Tobing? Ustaz doakan semoga sihat dan diberkati Allah. Pada hari ini 12 Rabiul Awwal 1443 Hijrah, kita menyambut sambutan Maulidul Rasul peringkat sekolah. Marilah sama-sama kita mengambil pengiktibaran dan pengajaran daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anakku sayang, mengapa kita menyambut sambutan Maulidul Rasul ini? Yang pertama, sebagai tanda sayang kepada Nabi kita. Yang kedua, bagi melahirkan rasa cinta kepada Nabi kita setiap masa. Yang ketiga, kita nak beramal dengan akhlak dan sunnah Nabi kita. Anakku sayang, nama Nabi kita adalah Muhammad. Nama ayah baginda Abdullah. Nama ibu baginda Aminah. Nabi kita dilahirkan dalam keadaan yatim. Ketika baginda berada dalam kandungan ibunya, 2 bulan dalam kandungan. Dan Nabi kita dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun gajah. Sebab apa dinamakan tahun gajah? Kerana pada tahun itu berlakunya serangan tentera bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, yang mana Raja Abraha ini merupakan seorang gubernur di Yaman. Raja Abraha telah membuat kulais, iaitu bangunan yang tinggi untuk menandingi Kaabah. Dan Raja Abraha ingin memikat orang ramai supaya berniaga di Yaman. Dan Raja Abraha ni seorang yang sifatnya seorang pendekar dan pendendam. Tiba-tiba datang seorang Arab datang melawat kulais ini, tiba-tiba dan dia berok dalam kulais tersebut, menyebabkan Raja Abraha bertambah marah. Maka Raja Abraha mengambil keputusan untuk meruntuhkan Kaabah, menyerang Makkah, meruntuhkan Kaabah.
Apabila bersama dengan 60,000 tenteranya, 13 ekor gajah, bila sampainya di Muhammad dekat dengan Mekah, Raja Abraha berada di situ dan terus merampas 200 ekor untuk pihak Abdul Muttalib. Kemudiannya Raja Abraha menghantar utusan supaya minta Abdul Muttalib, iaitu datuk Nabi kita, menghadapnya, menemuinya. Sikit tidak mahu berlaku pertumpahan darah. Kemudiannya Abdul Muttalib, datuk Nabi kita, menghadap Raja Abraha. Raja Abraha bertanya, wahai ketua Mekah, apa yang kamu nak? Kata Abdul Muttalib, saya nak kamu lepaskan unta saya yang kamu rampas itu, sebanyak 200 ekor. Maka kata Raja Abraha, itu saja. Bagaimana dengan Kaabah? Kata Abdul Muttalib, sesungguhnya saya adalah tuan kepada unta itu, tetapi Kaabah ada tuan yang akan menjaga dan memeliharanya. Bila mendengar, iaitu Allah Ta'ala lah, bila mendengar ucapan tersebut, Raja Abraha merasa gerung, tapi hasratnya tetap mahu meruntuhkan Kaabah. Lalu dia memberi semula unta yang dirapasnya kepada Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib bersama orang Mekah, mereka bersembunyi di balik bukit Mekah. Dan Allah Ta'ala menyelamatkan Kaabah dengan menghantar burung ababi sehingga mematikan semua tentera Raja Abraha. Seterusnya, marilah sama-sama kita melihat peristiwa yang menakjubkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, yang pertama, bonda baginda merasa tidak susah ketika mengandung dan melahirkannya. Dan bonda Siti Aminah bermimpi keluarnya cahaya tubuhnya menerangi segenap alam. Ini merupakan mimpi yang baik. Mimpi yang baik. Jadi di antara tips untuk kita mendapat mimpi yang baik, yang pertama, hendaklah kita mengamalkan sunnah Nabi. Yang kedua, hendaklah kita makan makanan yang halal. Dan yang ketiga, kita bercakap benar. Dan mimpi-mimpi yang baik ini, bila kita mimpi saja, hati kita rasa tenang, rasa lapang. Tu. Berlainan dengan mimpi yang buruk. Mimpi yang buruk datang daripada syaitan. Contoh mimpi jatuh tempat tinggi, mimpi ular hitam dan sebagainya. Bila kita mimpi yang buruk, Nabi ajar kepada kita supaya ludah di sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian yang kedua, membaca isti'azah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang ketiga, ubah posisi tidur. Yang keempat, keempatnya, kita jangan cerita pada orang kalau kita mimpi-mimpi yang buruk. Nabi ajar. Seterusnya, pada amalan kelahiran Nabi kita terpadang api sembahan kaum puak Majusi, yang mana api ni mereka sembah bertahun-tahun. Malam kelahiran Nabi kita terpadang api tersebut. Kemudian yang lagi, Nabi kita lahir dalam keadaan sudah berkhatam, dan tali pusat baginda telah terpotong. Dan bila lahir saja Nabi kita berkata, Allahu Akbar, Alhamdulillah, dialah Allah, Tuhan yang harus disembah siang dan malam. Menjadi kebiasaan orang Arab, bila bayi yang dilahirkan, mereka akan hantar ke kampung untuk mendapat bahasa Arab yang fasih dan mendapat udara yang segar. Jadi Halimatus Sa'diyah ni bersama dengan kawan-kawannya ramai 36 orang, mereka datang ke Mekah untuk menjadi ibu susuang. Tu. Jadi pada pagi itu, anak Halimatus Sa'diyah meragang tambahan pula ke dunia Taipang. Dia sampai lewat sikit ketinggalan pada kawan-kawannya. Kawan-kawannya telah mengambil, biasa mereka akan ambil anak orang kaya lah, supaya dapat bagi upah. Tu. Mereka tak ambil anak yatim yang miskin. Jadi hak tinggal Muhammad, anak yatim dan miskin. Tu. Kemudiannya Halimah kata, daripada aku balik daripada tangan kosong, saya balik tangan kosong,
baik saya pergi tengok dulu Muhammad ni. Kemudiannya bila sampai sahaja ke rumahnya, Halimatus Sa'diyah tengok Muhammad, lalu dia jatuh hati. Dan Halimah kata, saya akan ambil budak ini walaupun tidak dibayar upah. Tu. Jadi bila dia ambil Muhammad, dia letak dekat payudaranya, tiba-tiba mengeluarkan susu yang banyak. Muhammad minum, isap, kemudiannya anak dapat minum, tidur dengan lainnya. Di situ menunjukkan bahawa Muhammad ni seorang bayi yang berkah. Tu. Kemudiannya bila naik ke atas untanya tepang, bila balik tak tepang dah. Tu. Dan unta saya ni bila tempat orang berhenti terus. Sehingga kan saya sampai awal ke kampungnya. Kata Halimatus Sa'diyah. Bila sampai saja hujan pun turun. Tanaman saya subur dan kambing-kambing saya menjadi bersusu gemuk belaka. Ini keberkatan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga Halimatus Sa'diyah. Tu. Jadi kemudiannya diceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berada di rumah Halimatus Sa'diyah, mereka bermain dengan adik-beradiknya. Tiba-tiba datang dua orang malaikat memegang Nabi Muhammad lalu membelah dadanya. Lalu adik-beradiknya berlari memberitahu ibunya bahawa Muhammad telah disembelih. Tu. Sebenarnya dibelah dadanya dan dibasuh dengan air Zam-Zam. Lalu ibu dan ayahnya Halimatus Sa'diyah bergegas untuk menyelamatkan Muhammad. Ketika itu dua lelaki itu sudah tiada dari situ. Tu. Ini Nabi Muhammad SAW menyatakan bahawa tadi datang dua lelaki telah membelah dada saya. Oleh kerana berasa takut dengan peristiwa tersebut, Halimatus Sa'diyah mengembalikan semula Nabi Muhammad SAW kepada ibunya. Tu. Dan ibunya berkata, sesungguhnya pada Muhammad ni saya telah melihat perkara yang ajaib, perkara yang pelik. Tu. Mana biasa dah tengok benda yang pelik pada Nabi Muhammad ni, iaitu keluar cahaya daripada tubuh yang menerangi seluruh alam. Tu. Dan kalau kita tengok Nabi kita ni selepas ibunya meninggal, Nabi kita dijaga oleh datuknya. Selepas datuk meninggal, dijaga oleh pak saudara Abu Talib. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW mendapat didikan daripada Allah. Tidak ada campur tangan daripada manusia. Sebab tu pernah menyatakan satu hadis, adabani rabbi fa ahsana bi ta'dibi. Allah Ta'ala lah, dialah yang mendidik akhlakku, dialah yang mendidik aku, dan dialah yang mendidik adab padaku, dan Allah Ta'ala lah yang memperelokkan akhlakku. Tu. Jadi seterusnya Nabi SAW umur 25 tahun Nabi kita berkahwin. Umur 40 tahun Nabi kita diutus menjadi rasul. 13 tahun Nabi kita berdakwah di Mekah. 10 tahun berdakwah di Madinah. Dan ketika umur Nabi kita 63 tahun Nabi kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai tanda cinta pada Nabi kita, yang pertama hendaklah kita banyak berselawat ke atas Nabi. Kelebihan orang yang banyak berselawat ke atas Nabi, diampunkan dosa, dibersihkan hatinya, ditunaikan segala hajatnya, wajah yang bercahaya, wajah yang digunakan wajah yang berseri-seri. Diceritakan bahawa Sufyan As-Sawri ketika mana dia berada di Makkah, dia melihat seorang pemuda yang sentiasa ketika tawas sentiasa berselawat ke atas Nabi. Lalu Sufyan As-Sawri bertanya pemuda itu, wahai anakku, mengapa saya tengok kamu sentiasa berselawat ke atas Nabi, kamu meninggalkan doa-doa yang lain? Kata pemuda itu berkata, siapakah kamu? Sayalah Sufyan As-Sawri. Lalu pemuda itu kata, oleh kerana kamu seorang yang hebat pada zaman sekarang, saya akan ceritakan pada kamu. Ketika mana saya ni nak pergi ke Mekah bersama dengan ayah saya jatuh sakit. Lalu dia meninggal dunia, tiba-tiba wajah yang menjadi hitam. Saya berasa sedih. Kerana sedih saya tertidur. Dalam tidur tu datang seorang lelaki
yang mana rupanya cantik, pakaian yang bersih dan baunya harum. Tu. Lalu dia mengusap, dia membuka penutup wajah saya, mengusap wajah saya, tiba-tiba wajah saya menjadi putih berseri-seri. Kemudiannya dia nak pergi, saya pegang bajunya. Saya berkata, siapakah kamu? Lalu lelaki itu berkata, sayalah Muhammad bin Abdullah, pembawa Al-Quran, iaitu Nabi kita lah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya ayah kamu ni, semasa dia hidup, dia pernah melakukan dosa. Tapi dalam masa yang sama, dia tidak pernah, dia rajin bersalawat ke atas aku. Jadi ketika mana dia pada susah aku mari, bagi bantuan kepadanya. Tu. Lepas tu Nabi kita pergi. Pada keesokan dia terkejut, dia melihat wajah yang masih lagi putih, berseri-seri. Tu. Itulah kelebihan bersalawat ke atas Nabi kita. Dan juga dalam Nabi SAW mendapat syafaat Nabi kita di hari akhirat. Yang kedua, tanda sahabat Nabi kita adalah kita rajin mengamalkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Di antara 7 sunnah Nabi yang tidak pernah Nabi kita tinggalkan, yang perlu kita contohi, ikuti. Yang pertama, solat tahajud. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, bersedekah. Yang keempat, menjaga wuduk. Yang kelima, solat berjemaah di masjid. Yang keenamnya solat duha. Dan yang ketujuh, beristighfar setiap masa. Tu. Dan yang ketiga, tanda kita sayang pada Nabi kita, hendaklah kita membaca sirah Nabi, membaca buku sirah Nabi kita. Tu. Supaya kita dapat mengenal lebih dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, hendaklah kita meneruskan memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Nabi kita. Dan Ustaz akhiri atas kerangka Ustaz pada pagi ini, dengan malam sama kita mengamalkan satu doa untuk kita dapat berjumpa dengan Nabi kita. Ulama kata inilah satu doa yang boleh kita amalkan untuk kita berjumpa dengan Nabi kita. Bacalah doa ini sebelum tidur. Baca sama-sama. Allahumma arini wajhan nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Allahumma arini wajha nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Allahumma arini wajha nabiyyika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi manami. Ya Allah, perlihatkanlah wajah Nabimu dan kekasihmu dalam mimpiku. Dan satu hadis Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'ani fil manan faqad ra'ani, fa inna asy-syaitana la yatamassalu bih." Maksudnya, sesiapa yang bermimpi berjumpa dengan aku dalam tidurnya, maka sesungguhnya dia telah berjumpa dengan aku. Syaitan tidak dapat menyerupaiku. Syaitan kalau dia serupa dengan wajah Nabi kita, dia akan terbakar. Inilah satu khususiat yang Allah anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar itu sahaja tak sekarangkah pada Ustaz. Moga-moga dapat memberi manfaat kepada anak-anak semua. Jadi Ustaz akhir dengan lafaz yang mulia. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.